Satu ketika dulu kalau orang sebut KL ni, especially sebelum Mei lah, orang associate ni didominasi oleh satu kaum saja dan hal ni Cina lah. Jadi lepas Mei adalah beberapa langkah dilaksanakan oleh kerajaan untuk to dilute, menggunakan phrase Datuk Ali. Setakat mana projek-projek yang Datuk alamilah ketahui masa berkhidmat di DBKL membantu kepada dilution, polarisasi antara kaum, atau sebaliknya merenggangkan lagi menguncupkan lagi kerenggangan antara kaum melalui pelaksanaan projek-projek yang di BKL dan mungkin agensi lain buat di KL. Jawapan ringkas, saya tak nampak. Jawapan ringkas. Jawapan panjangnya tu, memang ada banyak usaha dibuat untuk kita nak merapatkan jurang di antara kaum, terutama yang bukan putera dengan putera, dengan mengadakan projek-projek perdagangan. Macam dulu ingat Munshi Abdullah naik Sogo. Munshi Abdullah dulu tu, bukan Munshi Abdullah apa tu? Yang naik Sogo tu, Sulaiman Court, sorry, maaf. Bangunan Sulaiman Court jadikan Sogo. Tapi di Sogo tu alhamdulillah banyak jugalah peniaga-peniaga Melayu situ, tempat tumpah orang Melayu. Sama juga dengan Munshi Abdullah, City One. Masa itu saya ingat lagi, I used to go there, kemudian naikkan bangunan. Lepas tu saya tak nampak lah, dulu janji mereka akan banner satu pusat pembangunan untuk Melayu saja, tapi tidak menjadi kenyataan seperti mana yang kita rancangkan lah. Jadi kalau lihat dari situ, gagal lah. Sebab macam mana kita nak merapatkan jurang kalau mereka ni telah dipisah, tak ada pula. Ambil tu mereka juga yang isi. Dia orang juga yang isi. Termasuk juga UDA sebenarnya. UDA apa begitulah, buat UDA. UDA ni patutnya Urban Development Authority ni untuk tujuannya untuk Melayu. Tapi tengoklah, marah begitu juga. Yang UDA pula itu, lepas tu yang apa nak robohkan kan, di Bukit Bintang apa tu. Jadi itu banyak Melayu. So sebabnya dia punya priority business. Dia tak mengisahkan apakah dasar tujuan kita nak membantu dan cara itu dapat kita merapatkan jurang di antara yang bukan Melayu dengan Melayu dari segi perniagaan. Itu satu dari aspek bisnes. Tapi daripada aspek pembangunan yang dapat kita ini, satu ialah melalui sokan, ya, di mana sokan ni tak kira bangsa, dia main badminton. Jadi pada satu ketika dulu memang digalakkan banyak, jadi Melayu, Cina, India main, kelab sokan kita pun ini, kelab-kelab pun naik, macam-macam naik. Jadi maknanya dia akan menyatukan, merapatkan lagi melalui sokan. Tapi kalau dah stadium dah roboh, ini dah roboh, ke mana mereka nak pergi? Baik dia main biliar gitu, ataupun kalau Melayu belilah pek menjadi repit lah. Jadi ini masalahnya. Begitu juga dengan kawasan-kawasan perumahan, ya, kawasan-kawasan perumahan, pembangunan. Kalau kita lihat pembangunan walaupun pada dasarnya kebanyakan rumah PPRT itu 70 saya katalah adalah Melayu. Tapi kalau kita lihat pula daripada segi jurang, kita ambil di pantai Hill Park dengan kondo rakyat. Sebab tak mau koman, kita pun ada kondo rakyat. Macam Tan Sri Elias. Jadi kondo juga. Tapi kondo yang private ini, dia ada swimming pool, ada ini. Tapi kondo kita, alamak, macam rumah ni lah. Jadi benda ni masih lagi tidak dapat menyatukan mereka. Jadi kenapa ada perbezaan? Kita duduk dalam pigeonhole, mereka duduk dalam mansion. Itu exaggerate lah kan. Tapi kaedahnya begitulah. Sebab tak mampu, takkan kita nak bagi duduk free.
I think that is not the solution. Tapi kalau kita ada pembangunan yang dapat kita lihat kita ambillah satu pembangunan, kata ambil sini ya. Kalau kita tengok yang banyak Melayu, restoran di sini lah. Kedai-kedai lain tak ada. Restoran yang paling senang, taklah begitu mahal, risikonya tak tinggi, kecuali masa Covid. Tapi lain-lain tu adalah satu dua yang Melayu, lain tak ada. Jadi daripada segitu macam mana? Kita suka lihat sini Ahmad motor, Acong motor, Mutu motor sama. Jadi masing-masing dia share kan. That is the idealistic lah. Tapi tak ada berlaku macam tu. Tapi kalau tidak berlaku macam tu, kerana kita tidak ada polisi yang buat begitu. Benda ni mesti melalui polisi. Kalau kita kata tak ni, tak boleh lah, ini demokrasi tak boleh apa. Tapi kalau kita dari segi perancang kata, kita mesti ada ini untuk Melayu, untuk Cina, untuk jadi dia akan automatik dia dapat. Secara ideal je lah, tapi memang cakap saya tak berbikin. Tapi if you don't have that policy, tak ada lagi lah. Jadi satu lagi aspek yang saya kata pembangunan ni yang boleh, sebab itu sampai sekarang ni saya tak lihat lah pembangunan kita telah dapat merapatkan jurang. Tapi yang saya kata boleh merapatkan jurang adalah walaupun bukan kita buat, tapi daripada segi polisi kerajaan sendiri ya. Polisi kerajaan sendiri. Sekolah-sekolahnya, daripada institusi-institusinya, daripada kita punya orang kata determination kita menjadikan adanya tak ada jurang lah antara mereka ni sama-sama. Jadi perkara ini walaupun dalam perspektif yang lebih luas, tapi bandaraya boleh memainkan peranan daripada segi polisi dan juga pelaksanaannya. Saya lihat di satu perkara yang glaring di Johor Bahru. Satu kawasan perumahan Horizon Hill. Situ banyak orang Singapura beli, biasalah ya. Ada sekolah, tapi sekolah kebangsaan Cina. Jadi kenapa polisi membenarkan sekolah kebangsaan Cina? Kenapa tak ada sekolah kebangsaan je? Mana Cina boleh masuk, Melayu boleh. Jadi daripada situ dah terpisah. Walaupun bukannya 100% daripada Singapura. Singapura dia takkan hantar pelajar dia pergi ke Malaysia. Ini adalah orang lokal. Jadi kalau itu ditetapkan, bukankah sudah satu peluang yang dapat daripada peringkat asas untuk menyatukan jurang ni tak tercapai. Dalam konteks yang sama juga, begitulah kat sini ya. Jadi kalau kita ni dasar yang luar daripada kawalan kita lah. Tapi kita boleh dari segi polisinya insist. Katalah kita dalam satu kawasan perumahan pembangunan, kita mesti ada tapak sekolah kan. Bomba, masjid ya. Jadi benda-benda ni kita yang buat tu, kita boleh kata ministry make sure sekolah ini, bukan sekolah itu. Sekolah yang menyatukan. Tak kisah. In that way I think it will help in certain extent to achieve the target, how to unite this, mengecilkan jurang. Okey. Satu perkara lagi Datuk. Datuk dah